Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们现在就要思考神的话语。 Oleh karena itu marilah kita bersama-sama memohon hikmat pengertian dari Allah Roh Kudus, 所以我们要一起来请求圣灵的帮助。 sehingga kita boleh dimampukan untuk memahami kebenaran firman 因 Tuhan. 此呢，我们可以明白神的话。 Bahkan lebih daripada itu kita boleh diberi kuasa untuk belajar menghidupi firman ini di dalam kehidupan kita 甚至 sehari-hari. 呢，圣灵也加给我们力量，让我们可以活出他的道。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa, ini kami ya Tuhan, 天父，我们在这里， hati kami siap untuk kembali diisi oleh kebenaran firman 我们 Tuhan. 的心渴慕你用你的话来充满我们。 Bentuklah kembali bejana hati kami Tuhan. 求你再一次塑造我们的心， Pahatlah kembali hati kami ya Tuhan, 求主再一次雕刻我们的心， sehingga hati ini boleh semakin hari boleh semakin serupa dengan hati Tuhan sendiri. 因此呢，我们的心一天比一天能够更像你。 Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 我们接下来就要思考你的话， Biarlah Allah sendiri yang boleh menolong kami untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu. 求上帝自己来帮助我们来理解你的话， Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh berkuasa mengubahkan hati kami ini. 并且我们所领受的话语可以改变我们的生命， Bahkan kami juga boleh diberikan kuasa untuk boleh belajar menghidupi firman Tuhan ini. 甚至呢，我们也有力量来活出你的道。 Berkati kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini 求主 Tuhan. 赐福你的两位仆人将要传讲你的话， Dan berkati juga setiap jemaat yang mendengarkan firman ini. 也赐福将要聆听你话语的会友们。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema terkait dengan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke 弟 surga. 兄姐妹们，今天早上在我们纪念主耶稣升天节的时候，我们要思考一篇道。 Saudara, tema yang akan kita renungkan ini berkaitan dengan tugas atau tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kita umatnya. 那么我们所要思考的这个主题呢，牵涉到上帝所赐给我们的这个任务。 Dan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan ini seharusnya menjadi prioritas utama di dalam kehidupan setiap kita. 那么上帝所赐给我们的这个任务，应该是成为我们最主要的任务， Top priority. 就是首要任务。 Mari kita mendasari bagian ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 dan akan dibacakan saja di dalam bahasa 我 Mandarin. 们一起要来读《使徒行传》第1章第6到第9节，由我用中文为弟兄姐妹们读。《使徒行传》第1章第6到第9节，神的话这样子说：他们聚集的时候，耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”说了这话，他们正看的时候，他就被取上身，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。 Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此为止。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu Saudara pergi ke sebuah toko atau ke sebuah supermarket atau ke sebuah mall untuk membeli sesuatu? 弟兄姐妹们，你们有没有去过一个商场要买一个东西？ Tapi begitu saudara sampai di tempat itu, saudara disambut oleh pesta diskon yang begitu besar. 但是呢，你们一到那个商场的时候，就看到有大拍卖，有大折扣， Ada begitu banyak barang yang didiskon dengan harga yang begitu menarik, 有 saudara. 很多的东西正在打折扣。 Tiba-tiba saudara, mata saudara mulai berbinar-binar melihat harga diskon yang begitu besar itu. 突然呢，你们因为看到这么大的折扣，你们眼睛就亮了。 Jantung saudara juga berdegup semakin kencang karena ternyata ada diskon sampai 70%, 你 saudara. 们心脏跳得很快，因为看到有70%的折扣。 Nah, seketika itu saudara mulai lupa dengan tujuan awal saudara. 你就当时就忘记了你来到商场要买的什么东西。 Akhirnya barang yang sudah saudara rencanakan tidak dibeli,
到最后呢，你们计划好要买的那个东西没有买到， Justru yang gak direncanain yang saudara beli. 反而你们没有计划要买的已经买了。 Atau pernah nggak saudara-saudara melihat foto seseorang, 或者弟兄姐妹们，你们有没有看过一个照片，一个人的照片？ tapi saudara tidak fokus melihat ekspresi atau wajah orang tersebut. 但是你们不是专注看那个人的表情， Saudara justru terfokus melihat pada sepatunya, bajunya, atau tas bermerek yang dia 你 pakai. 却看他的鞋子，看他的衣服，看他的包包。 Kalau pernah saudara, berarti saudara sudah salah fokus atau gagal fokus. 如果你们有做过这件事情呢，意思就是说你们是一个失去焦点的人，失焦。 Nah, saudara yang terkasih di dalam kehidupan ini, kita juga bisa sering kali melakukan apa yang disebut dengan gagal fokus atau salah fokus. 那么弟 saudara. 兄姐妹们，在我们的生活当中呢，我们也经常失去我们的焦点。 Ada banyak hal di sekitar kita yang bisa membuat fokus kita beralih dari tujuan kita yang semula. 那么有很多事情呢，使我们的焦点转移到从我们原来的这个焦点转移。 Apa yang seharusnya dipikirkan tidak dipikirkan. 我们该想的我们不去想， Apa yang seharusnya diperhatikan tidak diperhatikan. 我们应该注意的我们却没有注意到， Bahkan apa yang seharusnya dilakukan justru tidak dilakukan, 反而 saudara. 我们该去做的没有做。 Nah, saudara yang terkasih, yang namanya gagal fokus itu bisa terjadi di hampir setiap aspek kehidupan kita. 弟兄姐妹们，所谓的失去焦点呢，会发生在我们生活的每一个层面， Termasuk juga di dalam urusan kerohanian, saudara. 甚至包括我们的灵命这个层面。 Saudara, ini yang terjadi juga dengan para murid Tuhan Yesus. 弟兄姐妹们，这件事也发生在主耶稣的门徒们身 Mereka 上。 gagal fokus dengan misi penting, tugas penting yang Tuhan berikan kepada mereka. 他们没有专注在上帝所赐给他们的首要任务。 Waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di Galilea setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. 主耶稣复活之后，跟门徒们在加利利在一起的时候， Di Galilea itu Tuhan Yesus sudah menyampaikan misi penting kepada murid-muridnya, misi yang seharusnya mereka lakukan. 主耶稣已经告诉他们，他们该做的最重要的任务。 Misi itu tercatat di dalam Matius 28 ayat 19, saudara. Pergi jadikan semua bangsa muridku. 那么那个使命呢，被记载在马太福音28章19、20节那边记载说，你们要去使万民做我的门徒。 Namun saudara, tampaknya para murid itu tidak melihat perintah itu sebagai top priority atau prioritas yang harus mereka utamakan. 可是呢，原来门徒们没有看耶稣的这个使命作为他们生命中最重要的任务。 Ternyata para murid punya prioritas sendiri, saudara. 原来呢，门徒们他们有他们自己的这个目标，他们自己的焦点。 Nah, saudara, sebagaimana orang Israel pada umumnya, 那么就像一般的以色列人一样， para murid juga tampaknya lebih memikirkan, tampaknya lebih memprioritaskan pemulihan kerajaan Israel secara politik. 那么门徒们呢，他们所专注的是这个以色列在政治上的恢复。 Bagi mereka urusan pemulihan kerajaan Israel itu jauh lebih penting, jauh lebih urgent, saudara. 对他们来说呢，以色列国能复兴，这是最重要的。 Itulah sebabnya saudara, di momen-momen terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, 所以呢，弟兄姐妹们，在主耶稣升天的最后一刻之前， para murid itu kemudian menyampaikan satu permintaan terakhir mereka kepada Tuhan Yesus. 那么门徒们向主耶稣要求最后一件事情。 Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, mereka meminta, berkata demikian, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 他们说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？” Saudara yang terkasih, permintaan terakhir para murid ini jelas menunjukkan bahwa para murid sudah gagal fokus dengan apa yang menjadi kehendak atau yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. 那么门徒们的这件要求呢，证明了他们已经失去了焦点。 Tuhan Yesus berulang kali berbicara tentang kerajaan Allah, 那么主耶稣屡次谈到关于神的国， tapi mereka justru berpikir tentang kerajaan di dunia ini. 可是呢，他们反而想到世上的国。 Saudara, itulah sebabnya di dalam bagian yang tadi kita baca, 所以呢，在我们所读的这段经文， sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sekali lagi untuk terakhir kalinya Tuhan Yesus mengingatkan mereka akan prioritas yang utama ini. 那么主耶稣再一次提醒他们这个首要的任务。 Apa prioritas yang utama itu? 那么这个首要的任务是什么呢？ Yaitu supaya mereka menjadi saksi-saksinya. 就是他们成为主的见证人。 Tuhan Yesus berkata, 主耶稣说：“
Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung 你 bumi. 们要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。 Saudara, tampaknya bukan mispriority atau salah fokus, bukan saja sesuatu yang terjadi dalam kehidupan murid Tuhan pada waktu itu. 那么主的门徒们那个时候失去了焦点。 Saya kira hari ini ada begitu banyak gereja, ada begitu banyak umat Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen yang juga gagal fokus dengan apa yang menjadi keinginan, dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. 今天呢，我们看到很多基督徒、很多教会，他们也失去焦点，他们误解了上帝的心意。 Saudara, tahun lalu, tahun 2020, 那么去年2020年， Bilangan Research Center atau BRC merilis sebuah buku yang berisi tentang hasil riset mereka terkait dengan pertumbuhan kekristenan di Indonesia. BRC 统计机构它出了一本书，关于在印尼教会的成长。 Nah, saudara, dari dalam buku itu ada sejumlah fakta hasil penelitian yang mereka lakukan dan salah satu yang ini, saudara. 那么在这本书呢，就记载了他们的这个统计结果，其中一个就是这个。 Saudara, dari riset itu diketahui bahwa pertumbuhan jumlah orang Kristen karena perpindahan dari gereja lain, artinya perpindahan dari anggota gereja lain, dari satu gereja ke gereja yang lain, itu sebanyak 45,7%. 那么这本书呢，记载就是从来自其他教会的这个会友呢，有45.7%。 Saudara, 45,7% ini kelihatannya angka yang besar, saudara. 那么45.7%看起来是一个很大的数字。 Tapi ingat, saudara, ini adalah perpindahan orang Kristen dari satu gereja ke gereja yang lain. 那么你们要记住，这个是基督徒从一个教会搬到另外一个教会， Artinya sebenarnya nggak ada pertambahan jiwa baru, 意思 saudara. 就是说没有新的灵， Nggak ada pertambahan jumlah orang percaya baru karena ini hanya perpindahan anggota gereja saja. 意思就是说没有新基督徒的这个成长，它只是一个会友或者人数的增加而已。 Saudara, dikatakan juga pertumbuhan orang Kristen atau pertumbuhan kekristenan itu sebanyak 23,8% itu secara biologis. 那的教会成长呢，是因为生产率这件事呢，这个达到23.8%。 Itu artinya, saudara, ada sebanyak 23,8% orang-orang yang menjadi Kristen karena dia tumbuh lahir besar di dalam keluarga Kristen. 意思就是说呢，有23.8%的人成为基督徒，是因为他生长在一个基督教 Karena 家 orang 庭， tuanya Kristen, ya dia juga Kristen. 因为他的父母亲是基督徒，所以他也是基督徒。 Nah, yang menarik, yang sangat mencengangkan adalah yang ketiga ini, saudara. 那让我们惊讶的就是第三个因素， Bahwa dikatakan hanya ada 1,7% pertumbuhan kekristenan atau pertumbuhan orang Kristen yang diakibatkan atau disebabkan karena penginjilan, karena diinjili orang-orang itu. 就是因为传福音，因为信福音而成长的教会，这个只是1.7%。 Saudara, angka 1,7% ini menguak sebuah fakta bahwa ternyata tidak banyak gereja, tidak banyak orang Kristen yang fokus kepada penginjilan. 那么这件事呢，证明有许多基督徒，有许多教会，他们根本不专注在传福音。 Dengan kata lain, ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mau bersaksi bagi Tuhan kepada orang lain. 那么意思就是说呢，有很多的基督徒，他们不愿意做见证，也不愿意分享耶稣给其他的人。 Saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? 那么为什么这件事情会发生呢？ Apa yang membuat ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak gereja yang gagal menjangkau jiwa-jiwa baru bagi 那么 Kristus? 为什么有许多的教会，他们没办法接触新的人，带领他们归向耶稣基督呢？ Saudara, kalau kita berbicara faktornya itu bisa banyak, saudara. 弟兄姐妹们，谈到因素的话，有很多因素。 Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kenapa orang Kristen atau gereja tidak melakukan penginjilan atau bersaksi kepada orang lain. 那么有很多因素使得一个基督徒不想分享耶稣基督，不想做见证。 Tetapi kalau kita berkaca kepada perikop yang tadi kita baca, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 9, saudara, 但是呢，如果我们回到我们所读的这段经文， maka setidaknya kita bisa melihat ada dua hal yang menyebabkan orang-orang Kristen gagal fokus terhadap misi utama yang Tuhan berikan kepada setiap 那 kita. 么我们看到最少有2个因素使教会这个失去焦点。 Pertama, disebabkan karena pemahaman teologis yang keliru, saudara. 第一，就是因为错误的神学观念。 Saudara, permintaan terakhir para murid kepada Tuhan Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel jelas menunjukkan ada kesalahpahaman mereka terhadap
apa yang diajarkan Tuhan Yesus. 那么门徒们对主耶稣的要求就是复兴以色列国，这证明他们对主耶稣的教导误解了。 Secara khusus saudara, mereka salah mengerti terkait dengan konsep kerajaan Allah. 特别是他们误解所谓的神的国度的这个观念。 Sudah di dalam benak pemikiran para murid pada waktu itu, 那么在当时门徒们的观念里面， kerajaan Allah ya identik dengan kerajaan Israel secara politik, secara jasmani. 那么神的国度呢，意思也就是说，以色列在世界上的国度是政治性的国度。 Saudara yang terkasih, kerajaan Allah memang bermula dari Israel, ya. 呀，神的国它本来是从以色列开始， Makanya dikatakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. 所以这边说到是从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极。 Nah saudara, walaupun kerajaan Allah itu berkaitan dengan Israel, namun kerajaan Allah tidak identik dengan pemulihan kondisi kerajaan Israel secara politik. 虽然神的国是牵涉到以色列，也从以色列人开始，但是呢，这根本没有牵涉到他们政治上的复兴。 Artinya target pemulihan Allah itu bersifat global, 意 saudara. 思就是说，上帝的这个复兴呢是全面性、 Pemulihan 是普世 Israel, 性的。 pemulihan Israel itu hanyalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu pemulihan seluruh bumi. 那么以色列的复兴的目的呢，就是为了全世界的复兴。 Saudara, Israel bukanlah tuan atas bangsa-bangsa lain. 弟兄姐妹们，以色列它不是各国的主人。 Umat Israel dipanggil sebagai komunitas yang melayani. 那么以色列人，上帝呼召他们，让他们可以成为一个服务的这个百姓。 Mereka adalah saksi-saksi bagi Tuhan. Mereka dipulihkan untuk memulihkan bangsa-bangsa yang lain. 那么上帝呼召以色列人，让他们能够恢复其他的百姓。 Nah, saudara yang terkasih, hari ini ada berbagai macam kesalahan teologis atau pemahaman teologis yang kurang tepat yang bisa jadi penghambat di dalam pekabaran Injil. 那么今天呢，我们看到有很多错误的神学观念，使拦阻了他们的这个福音工作。 Misalnya ada pemahaman yang menafsirkan dari Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Nah, dari Yerusalem itu ditafsirkan sebagai keluarga sendiri, saudara. 这边说到从耶路撒冷开始，他们对于耶路撒冷的理解是说从自己的家人开始。 Nah, karena dikatakan mulai dari Yerusalem dan mereka tafsirkan Yerusalem itu adalah keluarga sendiri, 因为他们呢解读这个耶路撒冷为自己的家人， maka ada orang yang kemudian mengatakan bahwa sebelum semua anggota keluarga saya bertobat, ngapain saya menginjili orang di luar 那 sana? 么所以他们就说，在我的家人还没完全信主之前呢，我何必去外面传福音呢？ Nah, saudara, akibatnya penginjilan keluar itu tidak dilakukan oleh orang Kristen. 那么结果呢，他们不对外传福音。 Saudara, konsep seperti ini jelas keliru, saudara. 那么这样子的一个观念是错误的观念。 Kalau kita berkaca pada Tuhan Yesus sendiri, 那么如果我们看主耶稣自己， Tuhan Yesus tetap memberitakan Injil ke kota-kota lain, padahal di awal dia melayani, keluarganya, saudara-saudaranya belum percaya kepadanya. 虽然他自己的家人、他的兄弟们都还没有完全的相信主，可是呢，他仍然向外传福音。 Nah, saudara, ternyata pemahaman teologi yang keliru, bukan saja pemahaman teologi yang keliru yang bisa menghambat orang bersaksi bagi orang lain, 所以 saudara. 呢，我们这里看到呢，其实不单是错误的神学观念能拦阻人不去传福音， Sebuah pemahaman teologi yang benar, tetapi kalau terlalu ditekankan, ini juga bisa menghambat, saudara. 那我们看到，当一个人的这个神学观念不平衡的时候，这也会拦阻人传福音。 Saudara, kalau kita lihat sejarah misi, kita akan melihat bahwa ada beberapa gereja reform yang karena terlalu memahami doktrin terlalu menekankan doktrin predestinasi, yaitu doktrin pemilihan sejak kekal. 那我们看到有一些的这个贵正教会，因为他们过于强调预定论， Pada akhirnya mereka tidak melakukan penginjilan keluar, 那么 saudara. 到最后呢，他们就不对外传福音。 Mereka berpikir bahwa buat apa melakukan penginjilan kalau sejak semula Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang akan diselamatkan. 那他们觉得，如果神在永恒预先预定谁将要得救的话，那我何必去传福音呢？ Saudara, pemahaman yang keliru 那么错误的观念 bisa menjadi penghambat besar bagi gereja dan bagi orang-orang Kristen 会成为教会和基督徒一个很大的拦阻， untuk melakukan misi penting yang Allah berikan kepada setiap kita. 拦阻他们不去传福音，拦阻我们完成神托付给我们的使命。
Yang kedua, saudara, hal kedua yang bisa membuat gereja atau orang-orang Kristen gagal fokus terhadap misi yang Allah berikan. 那么第二件事情就是 adalah karena mereka terlalu fokus pada hal yang bukan urusan mereka 就 sebenarnya. 是因为他们专注在这个什么不关紧要的事。 Saudara, permintaan para murid Tuhan Yesus agar Tuhan segera memulihkan kerajaan Israel bagi mereka 那么门徒们对于主耶稣的要求主复兴他们的这个国家。 Saudara, permintaan ini kemudian dijawab Tuhan Yesus dengan mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. 耶稣如何回答他们呢？耶稣说：“父凭着自己的权柄所定的日期，不是你们可以知道的。” Nah, saudara, jawaban ini jelas merupakan sebuah teguran kepada para muridnya. 那么其实呢，主耶稣的这个答案责备了他们。 Mereka terlalu fokus mengurusi apa yang bukan menjadi urusan mereka. 那么他们过于专注在不关紧要的事。 Saudara, ada hal-hal di dalam kehidupan kita ini atau di dalam pelayanan yang memang menjadi bagian Allah sendiri. 那么有一些事情呢，它本来就是属于神自己的事， Dan kita tidak perlu terlalu fokus untuk memikirkan apa yang 我 sudah 们也 menjadi 不 bagian 需要 Allah. 过于专注在神不彰显给我们的事。 Terlalu berfokus pada apa yang menjadi bagian orang lain, itu bisa membuat kita sendiri lupa apa yang menjadi bagian 如 kita. 果我们过于专注在别人的事，会让我们忘记我们自己该做的事。 Nah, saudara, dalam hal penginjilan, 那么在于传福音的这件事情上， ternyata tidak sedikit juga gereja atau orang Kristen yang terjebak pada hal-hal yang sebenarnya sudah masuk dalam wilayah atau otoritas Allah, saudara. 那么其实呢，也有不少的基督徒或教会，他们也已经跨入了所谓的只属于神权柄的事。 Misalnya ada gereja yang terlalu fokus pada jumlah orang yang bertobat. 比如说，有的教会呢，过于专注在悔改的人数上。 Nah, kalau ini menjadi fokus mereka, saudara, 那么，如果这个是他们的焦点， maka jika yang bertobat itu jumlahnya sedikit, cuma 1 atau 2 orang, saudara. 那么如果悔改的人数只有1、2个人， Sementara dana, misi ataupun tenaga yang dikeluarkan itu begitu besar, 而一方面呢，他们所付出的这个代价太大， maka pada akhirnya ada banyak orang atau sebagian orang kemudian berpikir penginjilan atau pekerjaan misi itu adalah sesuatu yang sia-sia Nama karena tidak Yoda sesuai dengan apa yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan. 有的人开始想说，那么传福音或者宣教这个工作实在是不划算的一个工作。 Sudah terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, sudah terlalu banyak usaha yang dikeluarkan. 我们付出的代价，我们付出的能力太大了， Tetapi hanya mendapat 1 atau 2 jiwa, oh ini nggak sepadan menurut mereka, saudara. 而我们只是赢得1、2个人，这是不平衡、不划算的。 Nah, saudara, pikiran-pikiran seperti ini sebenarnya menjadi musuh besar dalam upaya penjangkauan dan 弟兄 penginjilan. 姐妹们，这样子的一个思想呢，其实就是传福音的这个大拦阻。 Saudara, kalau kita mau jujur, yang namanya pertobatan itu hanya urusan Tuhan, 如 saudara. 果我们说实话，我们知道悔改，这完全是属于神的事。 Pertobatan itu urusan Tuhan dan bukan urusan kita. 那么悔改是属于上帝的，不是我们的。 Hanya Allah saja yang sanggup memenangkan hati seseorang, 那么 saudara. 只有上帝才能赢得一个人的心， Hanya Allah saja yang sanggup mengubahkan hati seseorang yang begitu keras. 只有上帝才能改变一个人刚硬的心。 Hanya Allah saja yang sanggup menyentuh dan menghangatkan hati seorang yang begitu dingin, begitu membeku, saudara. 只有上帝才能触摸一个人冷淡的心。 Saudara, itu adalah bagian dari otoritas 这 Allah. 个是完全都是属于神的权柄。 Tugas kita hanyalah memberitakan kebenaran, bersaksi tentang Kristus 那么我 kepada 们 orang 的任务 lain. 呢，就是传讲耶稣的名，传给别人听。 Saudara, ketika Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. 当主回答他们说：“父凭自己的权柄所定的日期，你们不是你们可以知道的。” Saudara, perkataan ini atau jawaban ini bukan saja ditujukan kepada para murid yang saat itu sedang gagal fokus, saudara. 那么这个答案呢，不是单单给那个时候失去焦点的门徒们听， Tapi apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini juga mengingatkan setiap kita umat Tuhan saat ini. 但是主耶稣所讲的，这句话呢，也提醒我们神的百姓， Agar kita selalu boleh waspada dengan hal-hal yang bisa mendistraksi kita. 让我们可以总是谨慎自己， Yang bisa membuat kita gagal fokus, salah fokus terhadap misi yang Tuhan berikan. 就是kepada kita 好让我们不失去焦点，不忽略神所赐给我们的这个使命。 Saudara, ada orang yang mengatakan if the devil cannot destroy you,
he will try to distract you. 那么有的人说，如果魔鬼无法拆毁你，他会试着想着办法使分散你的注意力。 Saudara, iblis tahu dia tidak akan bisa menghancurkan kerajaan Allah. 弟兄姐妹们，魔鬼他很清楚的知道，他没办法拆毁神的国度。 Tapi iblis selalu akan berusaha untuk mendistraksi orang-orang percaya untuk tidak fokus kepada apa yang menjadi misi kerajaan 但是呢， Allah. 魔鬼他有办法分散信徒的注意力，好让他们不专注在神的使命上。 Nah, saudara yang terkasih, seperti kata Tuhan Yesus dalam bagian yang 那 kita 么，亲爱的 baca, 弟兄姐妹们，在主耶稣所说的话， kita ini adalah saksi-saksi 我们 Kristus. 是他的见证人， Kamu adalah saksi-saksiku. 你们是我的见证人。 Saudara, sebagai saksi Kristus, 那么，作为耶稣的见证人， itu berarti tugas kita yang paling utama adalah bersaksi bagi 意 Kristus. 思就是说，我们最重要的任务就是做见证。 Nah, saudara, seperti seorang saksi di dalam persidangan yang dipanggil untuk menyatakan atau memberitahu apa yang dia lihat sendiri. 那么，就有在一个法庭，见证人的任务就是讲出他所知道的、所看见的、所经历的。 Atau untuk mengatakan apa yang menjadi kebenaran yang diketahuinya, saudara. 他讲出他所知道的真理。 Demikian juga setiap kita, saudara. 我们每一个人也是如此。 Setiap kita sebagai saksi Kristus, kita dipanggil untuk menceritakan apa yang kita alami bersama dengan Yesus. 那么，上帝也呼召我们来讲论我们跟他的经历的这个真理， Untuk menceritakan apa yang kita ketahui tentang Kristus. 让我们能够分享我们知道的事情。 Nah, saudara, pertanyaan selanjutnya yang saya pikirkan di dalam bagian ini adalah mengapa kita perlu bersaksi? Atau kenapa bersaksi itu adalah hal yang prioritas bagi setiap kita? 那么，我们为什么要做见证呢？为什么做见证是我们的首要任务呢？ Saudara, itu jawabannya karena bersaksi adalah satu-satunya cara yang paling efektif untuk membawa seseorang mengenal Tuhan. 这是因为做见证呢，就是带领人归向耶稣基督最有效的方法。 Saudara, iman itu tidak pernah tumbuh atau timbul dengan sendirinya dalam hati 那 seseorang. 么信心呢，它从来不是自然产生的。 Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran. 那么罗马书10章17节告诉我们，心是从听道而来， Pendengaran oleh firman 就 Kristus. 是听神的基督耶稣的道。 Saudara, itu berarti satu-satunya akses seseorang itu bisa beriman kepada Tuhan adalah ketika mereka mendengar berita tentang 意 Kristus. 思就是说，他们能够信靠耶稣基督，只有当他们听见耶稣基督的道。 Saudara, ketika seorang mendengar tentang Kristus dan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, 当一个人听神的道的时候，圣灵在他心里面动工的时候， maka di dalam hati orang tersebut akan muncul iman percaya kepada Kristus. 那么他就会相信耶稣基督。 Saudara, jadi mendengarkan itu adalah satu tahap yang paling penting dalam proses beriman seseorang. 所以聆听是信仰中很重要的一件事。 Hal ini ditegaskan kembali oleh Paulus di dalam Roma 10 ayat 14 dan 15. 那 Saudara. 保罗在罗马书10章14节、15节也强调这件事。 Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? 然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？ Saudara, setiap orang percaya itu sudah diutus oleh 弟 Tuhan. 兄姐妹们，上帝已经差派了每一个信徒， Dan pengutusan itu sudah diberikan Tuhan Yesus dan tercatat di dalam Matius 28 ayat 19. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. 这样子的一个使命呢，已经被记载在马太福音28章19、20节，在那边主耶稣说：“你们要去，使万民做我的门徒。” Masalahnya ada begitu banyak orang yang walaupun sudah Tuhan utus, tetapi mereka tidak mau pergi. 问题是有许多的人已经蒙神这个差派，但是他们还不愿意去。 Setelah mereka nggak mau pergi, mereka enggan menceritakan pengalaman mereka tentang Kristus karena mungkin mereka kurang percaya diri. 他们不愿意去，他们不愿意分享他们与耶稣基督的这个经历，是因为他们也许是失去或者缺乏这个自信。
Mungkin mereka takut bersaksi, takut menceritakan kisah mereka dengan Kristus karena mereka takut ditolak, saudara. 他们不敢做见证、传福音，因为他们怕被拒绝。 Tapi ada juga saudara, ada orang yang enggan bercerita tentang Kristus, bersaksi tentang Kristus karena mereka berpikir ya namanya bersaksi ya cukup dengan sikap dan perbuatan saja. 可是呢，有的人也觉得我只是透过我的生活见证、生活行为，这就够了。 Saudara, banyak orang Kristen berpandangan bahwa tidak perlulah menceritakan secara verbal tentang Kristus kepada orang lain. 那么很多基督徒想说，我不需要用口传讲这个耶稣基督的福音， Cukup dengan sikap hidup yang baik itu sudah cukup. 只是透过我的生活见证就够了。 Hidup mengasihi orang lain, hidup berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain. Maka orang lain sendiri akan melihat itu dan mereka akan datang kepada Tuhan. 我爱别人，我善待别人，他们就会看到我，他们就会自然而然来到上帝面前。 Saudara, saya kira konsep ini setelah diyakini lama oleh begitu banyak orang Kristen. 我觉得这样子的一个观念有很多基督徒相信的， Bahwa bersaksi itu cukup dengan sikap hidup saja. Sehingga orang merasa tidak perlu lagi berbicara, menyampaikan atau menceritakan kisah mereka tentang Kristus kepada orang lain. 他们觉得我只是透过我的生活行为传讲基督，这就够了。 Saudara yang terkasih, sungguhnya sikap hidup orang Kristen yang baik itu memang sangat efektif. Bermanfaat untuk membawa orang lain mendekat kepada kekristenan, mendekat kepada 当然，我 kekristenan. 们的生活好行为，我们的生活好见证，这会令人更进一步的来到耶稣面前。 Tapi kehidupan baik yang kita tunjukkan, kita tontonkan kepada orang lain itu tidak cukup membuat orang lain kemudian beriman 但是 kepada 我们的好 Kristus. 行为不足以使人信靠耶稣。 So firman Tuhan tidak mengatakan iman timbul dari penglihatan, enggak 然 saudara. 后神的话没有告诉我们说信是从看而来，没 Iman 有， timbul dari pendengaran. 信是从听而来， Pendengaran tentang 就 Kristus. 是听神的基督耶稣的道。 Saudara, saya mau menjelaskan hal ini seperti ini, saudara. 我要更进一步的解释这件事情。 Saudara, hidup orang Kristen itu ibarat sebuah etalase. 那么基督徒的生活呢，就像一个店里一样。 Saudara, sebuah barang yang dipajang di etalase sebuah toko itu akan berfungsi menarik perhatian orang lain untuk mendekat ke toko itu. 那么，当我们把一个东西摆在店前面的那个箱子或者那个柜子， Nah, 会 jika 吸引人来。 jika orang itu sudah tertarik, maka dia akan mendekat ke toko itu, tapi biasanya nggak akan langsung beli, saudara. 那如果人受吸引之后，他就会走进那个店，可是他不会直接买吧？ Waktu dia berjalan di luar dan dia melihat ada sesuatu yang dipajang depan toko itu akan menarik perhatian dia. 当他在外面行走散步，他看到店里所摆的这个东西，他就会受吸引。 Tapi dia nggak akan langsung mengambil keputusan membeli barang 但 itu. 是呢， saudara. 他不会直接做决定要买下这个东西。 Yang dia lakukan selanjutnya adalah dia mendekat, dia masuk ke toko itu. 那么他所做的下一件事情呢，就是他走进那个店里， Dia akan nanya-nanya dulu terkait barang tersebut. 他会先问那个东西， Artinya dia mencari informasi terkait barang yang dijual itu, saudara. 他会寻找关于这个东西的所有的相关的事情。 Nah, setelah dia mendengar informasi tentang barang yang dipajang itu, baru kemudian dia putuskan mau beli atau tidak. 他明白了这个东西相关的这个资讯之后呢，他才决定要不要买这个东西。 Nah, saudara yang terkasih, kehidupan kita yang baik, yang ramah kepada orang lain, suka menolong, berbuat baik kepada orang lain, itu seperti sebuah etalase, saudara. 那么我们的好行为，我们善待别人，我们帮助别人，这就像一个店的这个柜台一样，柜子一样。 Tutur kata kita yang baik, kehidupan kita yang baik memang bisa menjadi daya tarik, membuat orang mendekat kepada kekristenan. 这本来会吸引人更进一步的来到这个基督徒。 Tapi saudara yang terkasih, kehidupan yang baik itu tidak lantas membuat orang langsung mau percaya kepada Kristus. 但是呢，这却没办法让他们马上信靠耶稣。 Kehidupan yang baik, kesaksian hidup yang baik yang kita pertontonkan kepada orang lain itu 那么我们对别人做的这些善行， harus diikuti oleh pemberitaan tentang Kristus. 必须与传讲基督并行。 Saudara, pemberitaan tentang Kristus inilah yang disampaikan oleh Petrus pada hari 这个就 Pentakosta. 是彼得在圣灵降临节所传讲的，就是主耶稣基督。 Pemberitaan tentang Kristus inilah yang juga disampaikan Filipus kepada sida-sida dari Ethiopia. 那么腓力也曾经对
来自埃索比亚的这个太监传讲基督的福音，基督的道。 Pemberitaan tentang Kristus itulah yang juga disampaikan Paulus di hadapan Raja Agripa kepada Cornelius dan juga kepada Lydia. 保罗也在亚基帕王各尼流和吕底亚面前传讲基督的道。 Saudara, kenapa menjadi saksi atau bersaksi tentang Kristus menjadi sebuah prioritas yang Allah berikan dalam kehidupan setiap 为什么 kita? 上帝这样子的看重福音的传讲呢？ Karena apa yang kita sharingkan tentang Tuhan Yesus, 因为我们分享主耶稣的时候， apa yang kita ceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. 当我们分享主耶稣在我们生命中所做的工作的时候， Ketika kita menceritakan kisah kita, bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan hadir di dalam hidup kita. 当我们分享上帝怎么样帮助我们，怎么样引导我们，陪伴我们。 Dan ketika kita bersaksi seperti ini dan Roh Kudus bekerja di dalam hati orang yang mendengarkan, 当我们这样子做见证，并且同时圣灵也在我们听我们分享的人的心里面动工， maka iman kepada Kristus akan tumbuh di dalam hati orang 那 itu. 个时候他就会开始相信耶稣基督。 Saudara, kesaksian sekali lagi, kesaksian hidup yang baik harus disertai dengan pemberitaan tentang Kristus kepada orang lain. 弟兄姐妹们，好的或者良好的生活见证与传讲基督必须并行。 Saudara, waktu saudara mendengar ini mungkin ada di antara saudara yang berkata, loh, bukankah Allah itu bisa dengan sendirinya membuat seseorang itu percaya kepadanya? 当我们听到这件事情的时候，我们也许想说，上帝岂不是能够自己动工带领那个人归向基督吗？ Bukankah ini yang juga terjadi dengan Paulus? 这也岂不是保罗的经历吗？ Kisah Rasul pasal 9 mengatakan bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan diri dan berkata-kata tentang dirinya kepada Paulus. 使徒行传第9章告诉我们，主耶稣自己彰显自己，对保罗彰显他自己，直接对保罗说话。 Jadi kalau Allah sendiri bisa berkata-kata kepada orang lain tentang dirinya, kenapa Allah harus membutuhkan kita 那么， bersaksi 所以 tentang 如 dirinya? 果上帝他能够自己动工，他为什么需要我们来讲到基督的福音呢？ Saudara, betul, sejatinya memang Allah tidak membutuhkan setiap kita untuk menjalankan misinya. 对了，没错，上帝他其实根本不需要我们来完成他的使命。 Yang saya maksudkan adalah misi kerajaan Allah itu tidak tergantung kepada manusia semata. 意思就是说，神国度的这个使命完全不依靠人的这个力量。 Tapi jika kemudian saudara Allah mau melibatkan saudara dan saya di dalam pemberitaan Injil, 但是呢，如果上帝要我们参与福音的工作， maka itu sebenarnya adalah hak istimewa. Itu sebenarnya adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. 这是一个特权，是上帝给我们格外的恩典。 Kenapa saya sebut itu anugerah, saudara? 为什么我说这个是一个恩典呢？ Karena Allah sedang melibatkan kita, orang-orang yang tidak layak untuk boleh terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang begitu besar 因 ini. 为呢，上帝他已经要我们参与，我们这一般不配的人，竟然可以参与他的工作。 Nah, saudara yang terkasih, karena kita adalah saksi-saksi Kristus. 因为我们是主耶稣基督的见证人， Dan karena iman itu timbul dari pendengaran. 那么因为信是从听而来， Dan karena di luar sana masih banyak orang yang belum mendengar tentang Kristus. 那么因为也还有许多人还没有聆听关于主耶稣基督， Mari saudara, jangan kita buang-buang waktu 我们 lagi. 再不要浪费时间了。 Mari kita bergiat, mari kita mempergunakan hak istimewa anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap 我 kita 们 ini. 要一起努力，我们一起要来使用上帝所赐给我们的这个恩典，赐给我们的这个特权。 Mari kita ceritakan tentang Kristus 我们 kepada 要 orang-orang di luar 我们 sana. 要对在外面的人分享主耶稣基督。 Saudara, yang namanya bersaksi itu ndak harus jadi hamba Tuhan dulu. 弟兄姐妹们，做见证也不需要先成为神的仆人， Bersaksi itu bukan berarti harus sekolah teologi dulu, 也 saudara. 不表示说需要先上神学课， Ndak harus seperti itu, saudara. 不是如此的。 Bersaksi itu sederhananya adalah ya kita sharingkan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan kepada orang lain. 简单来说呢，我们就是分享我们与神的这个经历。 Apa yang sudah Tuhan lakukan dengan hidup kita? 上帝在我们生命中完成了什么事？ Bagaimana Tuhan mengubahkan hati kita yang tadinya begitu keras menjadi hati yang begitu lembut. 那么上帝他已经改变了我的心。 Bagaimana Tuhan ubahkan kita yang tadinya suka marah-marah kemudian bisa semakin mengendalikan emosi kita. 那么我们之前是一个爱发脾气的人，可是我们之后能够改变我们的性情。 Ceritakan kepada orang di luar sana bagaimana Tuhan yang sebenarnya tidak
perlu datang ke dalam dunia, tapi karena dia mengasihi kita, dia mau mati bagi kita. 其实呢，上帝他不需要来到世上，可是因为他爱我们，他就来到世上为我们死。 Ceritakan hal itu kepada mereka di luar sana, 你 saudara. 要对外面的人分享这件事情。 Saudara, hari ini ada begitu banyak orang meninggalkan dunia ini tanpa mereka benar-benar mendengar tentang Kristus. 弟兄姐妹们，今天有很多的人离开这个世界上，而他们还没有听过主的福音。 Saudara, jika kita benar-benar percaya bahwa Kristus satu-satunya juru selamat yang如果我们 disediakan oleh Allah. 真正的相信主耶稣基督就是上帝所赐给我们唯一的救主的话， Jika kita benar-benar percaya bahwa tanpa Kristus seseorang pasti akan berakhir di neraka. 那么如果我们真正的相信，如果我们不借着耶稣基督一个人将要下地狱， Dan jika kita melihat hasil riset yang hanya 1,7% orang yang percaya Tuhan karena penginjilan, saudara. 我们看到教会的成长率透过福音只是1.7%， Saudara, apakah kita masih akan berdiam diri saja? 我们还要在这里安静或者坐视旁观吗？ Masihkah kita mengatupkan rapat-rapat mulut kita? 我们闭着我们的嘴， Tak mau membagikan kisah kita dengan Tuhan kepada orang lain. 我们不要分享我们跟主的经历给别人听。 Saudara yang terkasih, 弟兄姐妹们，亲爱的弟兄姐妹们， menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang menolak Kristus tentu tidak mudah. 在这个拒绝基督的这个世界当中，分享基督当然不容易， Ada begitu banyak tantangan, hambatan, kendala yang akan kita 有 hadapi. 许多的挑战，有许多的拦阻。 Tuhan juga tahu ini bukan misi yang mudah bagi kita. 上帝他也知道这并不是一个容易的使命， Tapi jangan khawatir, saudara. 但是不要担心， Ada kabar baik yang Tuhan berikan kepada 上 kita. 帝给我们一个好消息。 Tuhan mengatakan kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun atasmu. 主说：“你们圣灵将要降临在你们身上，你们将要做我的见证人。” Saudara, karena Tuhan tahu ini bukan satu misi prioritas yang mudah kita lakukan. 因为主知道这并不是一个容易完成的事， Tuhan nggak pernah biarkan kita menjalankan misi ini seorang diri. 上帝不离开我们自己一个人完成这个使命。 Roh Kudus telah Dia anugerahkan di dalam kehidupan setiap kita. 那么他已经赐下圣灵在我们每一个人的生命当中。 Dan Roh Kudus inilah yang akan memberikan kita kuasa dan kemampuan 那么就是这位圣灵将要给我们力量， sehingga kita berani untuk menceritakan kisah kita bersama Tuhan kepada orang lain. 因此呢，我们勇敢分享我们的这个与神的这个经历给别人听。 Saudara, di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, 当我们纪念主耶稣的升天节的时候， misi Allah bagi kita, prioritas atau top priority itu tetap tidak berubah. 上帝给我们的首要任务仍然不改变。 Dari dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan mengutus kita, 从 umatnya, 古至今，一直到永远，上帝差派我们 untuk bersaksi kepada dunia. 向世界做见证。 Biarlah firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita, bahkan boleh kembali menggelisahkan hati kita, 但愿神的话可以再次提醒我们，使我们心里不安， untuk kembali bergerak, untuk bersaksi bagi Kristus. 让我们可以不但受感动，也可以行动，为主做见证。 Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kita. 但愿圣灵上帝帮助我们。 Mari kita 我 berdoa. 们祷告， Kita dengan kasih penginjil Mika. 天父上帝，我们来到你的面前。今天在我们纪念主耶稣升天的时候，我们感谢你，因为你赐下这么宝贵的话语，提醒我们，我们首要的任务就是为你传福音，为传福音给世人听，为你而做见证。主啊，赦免我们，很多时候在我们的生活当中，当我们面对种种挑战、种种困难、种种挣扎的时候，我们却失去了我们的焦点。我们渴慕主你解决我们的问题，我们追求主你回答我们一切的难题，但是我们忘记了我们的首要任务是把福音传到地极。帮助我们，让我们不失去我们的焦点，帮助我们不只专注在我们自己的任务、自己的难处、自己的问题、自己的困难，但是帮助我们能够更多的关心主你的心意，帮助我们以耶稣基督的心为心，帮助我们在有生的年日能够完成你所赐给我们这个首要的任务。感谢主，求你的圣灵与我们同在，恩待我们，加给我们力量。感谢主，听我们的祷告，奉耶稣的名祈求，阿门。 Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. 上帝祝福我们。